Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyaikhina al-ustadzina wal khususan illa al-muallifu al-imam Abu Isa at-Tirmizi rahimahullahu ta'ala wal khususan ila al-muhaqqiq al-ustaz Mazrur Hamzah wal khususan ila Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr وخصوصا إلى شيخنا الشيخ محمد نور الدين بن عبد الله مربوع البنجاري المقي خصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا الأستاذ محاضر بن حجي جول وشيخنا الشيخ أحمد فهمي زمزم أبو آلي البنجاري الندوي المالكي حفظه الله تعالى والرعاة وخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ana mal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jualah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak berarti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah.
Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala malam yang mulia ini, dapat lagi sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah taala yang dinamakan ia sebagai Masjid Al-Khairiyah, Kampung Banjar, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi membicara dan membahaskan pengisian di waktu menanti Isya ini dengan perbahasan kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hasrat dan tujuan kita tak lain tak bukan bagi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salah satu daripada tuntutan. Kenapa? Kerana kita mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan dan pesuruh Allah Taala. Jadi kalau kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan dengan mengaji ilmu tauhid, jadi kita mengaji ilmu tauhid tadi supaya kita kenal Tuhan kita dengan sifatnya, dengan zatnya, dengan af'alnya, insya-Allah. Maka tak lain bukan juga kita mengaji Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam supaya kita kenal siapa yang kita katakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu tadi. Itu sebab tujuan kita ngaji Syama'il Muhammadiyah untuk mengukuhkan keyakinan dan kepercayaan kita tentang pribadi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita sambung lagi perbahasan kita pada hadis yang ke-225, iaitu masih lagi pada topik tawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hannad bin Sari qal haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mashi 'an al-Ibrahim 'an Abidatan Salmani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu akhir ahli an-nari khurujan rajulun yakhruju minha zahfan fayuqalu lahu intalik fadkhulil jannah qala fayazhabu liyadkhulal jannah fayajidun nasa qad akhazul manazila fayarji'u fayaqul ya rabbi qad akhadhan nasul manazil fayuqalu lahu atazkuru zamana alladhi kunta fihi fayaqulu na'am qala fayuqalu lahu tamanna qala fayatamanna fayuqalu lahu fa inna laka alladhi tamannaita wa 'asharatan ad'afid dunya qala fayaqulu taskharu bi wa anta maliku qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Daripada Hannad bin Sya'ari bercerita kepada kami, ia berkata Abu Muawiyah bercerita kepada kami daripada Al-Amashi, daripada Ibrahim, daripada Ubaidah As-Salmani, daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang paling akhir keluar, iaitu seorang yang keluar dari situ dengan merangkak, lalu dia mendapat perintah, pergilah ke syurga, masuklah ke dalamnya, orang itu pun pergi memasuki syurga. Namun dia melihat di rumah-rumah yang ada di syurga sudah ditempati oleh orang ramai. Dia mengadu kepada Tuhannya, ya Tuhanku, rumah-rumah itu sudah ditempati oleh orang ramai. Orang itu ditanya, apakah kamu ingat kehidupanmu semasa di dunia? Dia menjawab, ya. Lalu orang itu diperintahkan, bayangkan keinginanmu. Orang itu pun membayangkan keinginannya. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, kamu mendapat keinginan yang kamu bayangkan.
bahkan 10 kali ganda daripada ada yang di dunia. Orang itu membalas, wahai Tuhanku, adakah engkau sedang mempermain-mainkan aku, padahal engkau maha berkuasa. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badan nawajizu. Ketika itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga terlihat gigi gerham baginda yang paling belakang. Hadis direkodkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Al-Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Masya-Allah. Ini diceritakan bahawa Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar cerita daripada Nabi SAW. Ketika dalam majlis sedang sahabat-sahabat ramai, Nabi pun bercerita tentang, Nabi sebut dengan perkataan apa, inni la'arifu, sesungguhnya aku diberitahu oleh Allah Ta'ala, aku mendapat pengetahuan daripada Allah. Segala yang datang daripada kepada Nabi SAW, baik pengetahuan ataupun kelupaan, itu daripada Allah Ta'ala belaka. Itu sebab Allah sebut dalam Quran apa? Sanukri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Muhammad, awak dapat Quran ni, sanukri'uka fala tansa, sekali-kali engkau tidak akan lupa, illa ma sya Allah, melainkan dengan kehendak daripada Allah Ta'ala. Dan itu sebab dalam satu hal ketika Nabi SAW pernah menjadi imam, lalu baginda terlupa rakaat. Masya-Allah, rakaatnya kurang. Ketika itu sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan penuh adab. Adab penting, masya-Allah tabarakallah. Walaupun mereka hidup dengan Nabi, bersama dengan Nabi, makan dengan Nabi, duduk dengan Nabi, adab dengan Nabi mereka jaga. Masya-Allah. Ini yang kata guru kita, sebagaimana menakalkan kalam gurunya daripada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki hafizahullah ta'ala, sesungguhnya aku mengagumi seorang teman yang apabila ia berteman dengan gurunya, ia masih menjaga adab terhadap gurunya. InsyaAllah. Maka ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain penuh adab dengan Nabi SAW. Dia tak mengatakan, Rasulullah, awak terlupa semayang ni tadi rakaat kan 4, kenapa jadi 3? Kata masya-Allah. Tapi bagaimana cara sahabat cakap dengan Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah hari ini telah sampai wahyu Allah berlaku pengurangan dalam sembahyang? Maksud begitu. Mana dia masih lagi dalam keadaan orang yang tak tahu. Dia datang kepada Rasulullah, apakah hari ini telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala berlaku pengurangan dalam sembahyang? Maka Nabi SAW tanya balik pada sahabat tadi, apakah tadi aku sembahyang kurang rakaatnya? Ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku dilupakan oleh Allah. Nabi tak kata aku terlupa, kata Nabi kata aku dilupakan oleh Allah kerana nak mengajar umat. Masya-Allah. Jadi itu sebab bila dia kata Inni la a'rifu, maknanya aku diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala. Allah yang bagi. Maksudnya, aku diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala, akhiran ahlin naru khurujaha. Aku diberitahu tentang hal keadaan ahli neraka yang khurujan, terakhir keluar daripadanya. Akhirin, mana dia akhir, yang paling last sekali keluar daripada neraka. Yang paling sedih apa dia diceritakan dalam tu, dia melihat bahawa sesungguhnya laki-laki yang terakhir keluar itu dalam neraka dalam keadaan macam mana? Merangkak. Masya-Allah. Dia keluar merangkak. Tapi merangkak ni bukan maknanya merangkak macam baby merangkak. Itu sebab dalam kalimat dia kata apa? Ar-rajulun yakhruju minha zahfan. Zahfan ni macam orang mendaki, manjat-manjat ke dinding tu kan, masya-Allah, merangkak naik. Macam mana kita nak sebut? Kalau tentera tu kan dia gitu kan, insya-Allah. Tapi itu kalau kat datar, kalau di bukit macam tu macam mana gayanya? Jadi ini orang seperti memanjat keluar daripada neraka. Asalkan begitu nak sebutkan, masya-Allah. Dia ini keluar daripada neraka dalam keadaan, itu sebab penterjemah mengatakan merangkak. Sebab minta maaf saya kata bahasa Melayu tak cukup konsonan nak terjemahkan bahasa Arab, insya-Allah. Kadang bahasa Arab tu terpaksa dipakai balik dalam bahasa Melayu. Contoh macam kita dah ada dah hamil tu apa, bunting. Tapi kita kata bunting kucing elok lah, kata kalau orang kita panggil hamil lah, padahal bunting juga makna dia. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Jadi bila kata zahfan ni makna seperti orang yang mendaki dalam keadaan merangkak. Apa kita panggil tu? Mendaki dalam keadaan merangkak. Nak mendaki dalam keadaan, mana dia naik tu, badan dan tu bergesik naik ke atas. Dan ketika itu disebutkan bahawa Nabi kata orang yang terakhir keluar itu dalam keadaan merangkak memanjat. Dan disebutkan bahawa sungguhnya dia dapat perintah daripada Allah Ta'ala. Ini sebenarnya macam cerita lucu. Allah balikkan permainan pada orang ahli neraka ni.
masuklah kamu ke dalam syurgaku, kata Allah Ta'ala. Dalam ayat ni kata apa? Dia katakan fayaqulahu intalik fadkhulil jannah. Tinggalkan neraka tadi, pergi masuk syurga, kata Allah. Tinggalkan neraka tu, pergilah masuk dalam syurga. Tak ada ayat macam tu. Maka laki-laki ni pun seronok dapat masuk syurga. Tapi ketika dia masuk syurga, dia tengok syurga tu dah penuh. Ada kata apa? Itu sebab dalam hadis dia kata apa? Ketika mana fayazhabu liyadkhulul jannah fayajidun nasu qad akhadhu manazil. Ketika di mana dia masuk, lalu dia mendapatkan perintah, pergilah engkau ke syurga, masuklah ke dalamnya. Orang itu pun pergi memasuki syurga, namun dia melihat rumah-rumah yang ada dalam syurga sudah ditempati oleh orang ramai. Maknanya sini penuh, sini penuh, sini penuh. Ketika itu duduk lagi depan pintu syurga Allah Ta'ala. Ya Allah, macam mana ni, dah penuh. Allah kata, pergi masuk, cari lagi. Pergi masuk, cari lagi. Dan ayat tu kata apa? Bila kata dia mengadu kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, rumah-rumah itu sudah ditempati oleh orang ramai. Orang itu ditanya, apakah kamu ingat kehidupanmu semasa di dunia? Maksudnya, masuk kat dunia tu, apa yang awak nak? InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Itu kata Syekh Abdul Razak, apa kata dia, ketika di dunia tu, apa yang kamu inginkan dengan kenikmatan dunia tu? Apa yang kamu harapkan daripada kenikmatan dunia? Kata dia apa? Dikatakan kepadanya, apakah kamu ingat waktu kamu berada di dalamnya, iaitu dalam dunia? Apakah kamu ingat tentang kebaikan-kebaikannya, kenikmatan-kenikmatannya, angan-angan dan keinginan-keinginanmu ketika kamu masih di dunia? Maknanya bukan suruh ingat apa yang kita nak kat dunia ni. Masa kat kat dunia ni, kita berangan-angan nak masuk syurga, apa yang kita nak dalam syurga? Masa kamu kat dunia dulu, apakah nikmat yang paling besar kamu ingat ada dalam syurga ni? Itu sebab dalam perbahasan hadis ni, kata guru kami rahimahullah ta'ala anhu, apa dia? Kalau diberikan usia kepada seorang itu daripada dia beranak, keluar je dah boleh berfikir. Keluar daripada perut mak boleh berfikir. Dan dia tak ada tugas lain melainkan fikir tentang kebesaran dan kenikmatan syurga je. Berapa lama? 500 tahun. Umur 500 tahun dia mati. Ketika dia mati umur 500 tahun, daripada umur 1 hari sampai 500 tahun yang dia gambarkan tentang syurga tadi, satu pun tak tepat lagi. Satu pun tak tepat lagi daripada. Sebab Allah Ta'ala kata, dan apakah kamu ingat kehidupan masa di dunia, iaitu angan-angan kamu, cita-cita kamu nak masuk dalam syurga? Apakah kamu bayang syurga itu penuh macam ni? Penuh rumah-rumah dia sesak. Sedangkan syurga Allah Ta'ala ni besar, luas. Tapi ketika dia masuk, dia tengok syurga dah penuh. Sebenarnya syurga tak penuh, tapi matanya dipermainkan. Matanya ketika itu tadi dijadikan oleh Allah Ta'ala nampak macam dah penuh, hingga dia kesal mengadu pada Allah. Itu Allah nak kesempatan mengadu pada Allah Ta'ala atas dunia lagi. Kat atas dunia dah seling mengadu, ya Allah, kita duka lara ke, kita gembira ke, itu mengadu pada Allah Ta'ala. Jangan waktu timpa musibah je baru nak mengadu Allah Ta'ala. Dapat penyakit, dapat ujian, baru mengadu Allah Ta'ala. Ini Rabi'atul Adawiyah, seorang mar'atu, dipanggil mar'atul jannah Basrah, seorang wanita syurga di Basrah. Ketika ia melintasi suatu rumah, lalu didapati ada seorang laki-laki yang sedang sakit kepala. Orang Arab kalau sakit kepala, dia macam orang Jepun sikit. Dia ikat kepala dia ketat-ketat. Dia ikat kepala ketat-ketat, dia pun duduk depan rumah sambil mengatakan Allah, Allah, Allah. Gitu orang sakit, masya-Allah. Rupa kita lah kalau demam tanpa koyok. Kalau kita nampak orang pakai koyok, tahulah orang tu demam, insya-Allah. Jadi ini orang Arab ni, dia duduk, orang Basrah ni tadi dia duduk, Allah, Allah, sakit no kepala tu. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Amboi, hebatnya lakonan awak ni. Amboi, hebatnya lakonan awak ni. Berlakon apa Mar'atul Jannah, kata dia. Berlakon apa wahai perempuan syurga, wahai? Aku ni memang betul-betul sakit, macam mana aku nak berlakon pula? Kata Rabi'atul Adawiyah, engkau memang pandai berlakon. Ketika mana Allah Ta'ala beri engkau sakit, Allah datangkan kepada engkau penyakit atau ujian, beria engkau nak tunjuk pada Allah dan manusia yang kau ni sakit. Tapi ketika Allah beri engkau nikmat, macam mana kau tunjuk dekat Allah yang kau tu dapat nikmat? Apa yang kamu tunjukkan kepada Allah ketika kamu dapat nikmat? Tapi bila dapat sakit, beria Allah, sakit ni Allah, pahan ni Allah. Nak nunjuk betul-betul yang dia sedang dalam keadaan penderitaan. InsyaAllah. Walhal hakikat ketika diberi nikmat, dia tak ingat pun kepada siapa yang harus ditunjukkan kenikmatan tadi. Ni dalam cerita ni, maka ketika itu Allah nak dengar si ahli neraka ni tadi merayu pada Allah, ya Allah, dah penuh, celah mana saya nak duduk ni. Tu sebab dalam hadis ni sebenarnya panjang lagi ni, masya-Allah barakallahu taala anu.
Ketika itu orang itu pun membayangkan keinginannya masa di dunia dulu. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, kamu mendapat keinginan yang kamu bayangkan, bahkan 10 kali ganda daripada apa yang ada di dunia. Masya Allah. Terkejutlah. Saya ni baru keluar neraka, banyak benefit dapat ni. Padahal saya bayang dapat keluar neraka tu pun dah nikmat dah. Dapat keluar neraka tu pun dah nikmat. Tapi dah Allah kata fadkhulil jannah, maka masuk kamu ke dalam syurga. Tu sebab kalau kita tengok dalam surah Yasin, kan kalau dalam surah Yasin tu cerita tentang satu orang penduduk kampung, nama kampung tu Kampung Antakiyah. Perkampungan Antakiyah ni ketika Allah utuskan seorang rasul. Orang tadi orang kampung hina rasul tadi. Allah datangkan musnah. Masya-Allah, datangkan rasul yang kedua. Kemudian dihina lagi, datang yang ketiga buat dakwah di situ. Mursalun, datanglah rasul-rasul tadi, mursalun tu sebab dia guna jamak muzakkar salim sebab dah 3 orang. Bila pendakwa tadi dakwah, orang Antakiyah tak nak ambil tahu. Hinggalah seorang penduduk kampung bernama Habibun Najjar. Habibun Najjar dia kata, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka ni bukan minta upah. Ittabi'u man la yas'alukum, tak minta apa pun daripada kamu, cuma mengajak kamu kepada kebaikan. Orang kampung tak nak ikut, dan akhirnya orang kampung tu dibinasakan oleh Allah. Habibun Najjar meninggal dunia, dan ketika dibangkitkan, Habibun Najjar dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Kata Allah Ta'ala, qila dkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Qila dkhulil jannah, apa sambungannya? Qila dkhulil jannah, udah lupa, kena tebuk memang lupa insya-Allah. Qila dkhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Kata alangkah baiknya kalau kaum aku tahu aku dapat macam ni. Maknanya dah masuk dalam syurga, aduh kenapalah kau, qala ya laitan, maknanya rugilah kaum-kaum aku tak nak ikut kalau tak ada dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Soalan begitu. Maknanya ganjaran dapat masuk syurga itu bebas dari neraka, itu pun dah harapan yang besar. Ada disebutkan dalam hadis qudsi cerita berkaitan tentang ahli neraka yang selalu menjeling-jeling ke syurga. Masya-Allah. Jeling-jeling jadi ke syurga. Ya Allah, kalau dapat keluar dari neraka ni pun dah syukur besar ya Allah. Kata dia dapat keluar daripada neraka ni, syukur besar dah ya Allah. Allah pun keluarkan dia. Bila dia keluar daripada neraka, dia tercium bau syurga. Ya Allah, kalau dapat engkau palingkan aku ke syurga pun memadai ya Allah. Ahli neraka ni, dia pandang neraka pun azab. Jangan kata masuk neraka, memandang neraka tu azab. Contoh, ini ramai-ramai ada tengah tengok sini, saya pun ambil satu orang, saya ricih batang lehernya depan tuan-tuan pelan-pelan. Saya taburkan garam, saya perahkan limau. Saya sembelih orang lain, saya tabur orang lain, saya perah limau orang lain. Tapi yang kita, aduh pedihnya, kita duk terasa. Macam ni orang yang memandang neraka, dia tengok neraka, dia terasa sakit kerana memandang neraka. Ini cerita dia. Ketika dia keluar daripada neraka, Allah hadapkan badan dia menghadap ke neraka. InsyaAllah. Ya Allah, kalau dapat palingkan aku daripada neraka pun cukup lah ya Allah. Tadi kau minta nak keluar neraka, udah keluar neraka minta paling pula. InsyaAllah, paling dia daripada neraka Allah Ta'ala. Bila terpaling, hidungnya tercium bau syurga. Syurga ni tercium baunya 500 tahun perjalanan. Itu sebab para ulama bahas, kalau ada orang yang tercium bau syurga, mana 500 tahun lagi nak masuk syurga dah tu. Masya Allah, perjalanan dia dekat. Kerana ada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika dalam perang, mereka angkat pedang, ketika itu dia kata, sesungguhnya aku telah mencium bau yang sangat wangi. Sedangkan sahabat lain tak cium. Tak ada bau apa-apa pun, kata dia. Tak ada bau apa-apa. Diadukan pada Rasulullah. Rasulullah kata dia tu telah cium bau syurga. Hari itu juga dia syahid. 500 tahun lagi dia akan masuk syurga, kata Nabi SAW. Ni dah 1400 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu perbahasan bagaimana nak bahas cerita tu. Tapi saya nak cerita tentang ahli neraka ni tadi. Bila dia dah dapat cium bau syurga, ya Allah, hadapkan aku ke syurga ya Allah. Dapat ngadap syurga pun jadilah ya Allah. Allah maha baik, Allah hadapkan dia ke syurga. Bila tengok syurga, cantiknya pintu syurga, ya Allah, kau dapat berdiri depan pintu syurga pun jadilah. Masya Allah. Dapat berdiri depan pintu syurga. Duk bodek nak duduk depan pintu syurga pula. Allah maha baik, pergilah engkau berdiri depan pintu syurga. Bila diri depan pintu syurga, dapat mengintai dalam syurga, ya Allah, cantiknya ya Allah. Kalau dapat masuk selangkah sikit lagi, okey ya Allah. So, lah gitu layak dia. Dia mengkeneng.
Akhirnya Allah kata, fadkhulil jannah, masuklah kamu dalam syurga. Memang Allah nak masukkan dia dalam syurga, tapi Allah nak dengar hamba ni minta. Allah nak dengar hamba minta. Ya Allah, palingkan aku ya Allah. Ya, itu sebab Nabi SAW kata apa? Mintalah syurga. Kalau minta syurga, mintalah yang paling tinggi. Ini Nabi SAW kata, mintalah syurga yang paling tinggi. Dia dalam cerita ni, orang ni dia minta pada Allah Ta'ala, tapi bila Allah nak bagi 10 kali ganda lagi hebat, terpinga dia dengan perkataan apa? Fa innakal ladzi tamannata wa 'ashara ad'afid dunya. Qala fa yaqulu tasharu bi wa antal malik. Kata dia, wahai Tuhanku, adakah engkau sedang mempermain-mainkan aku padahal engkau maha berkuasa? Masya-Allah. Ya Allah, tengah main-mainkan aku ke? Kata apa, macam mana kata? Tengah bergurau ke ya Allah? Seakan-akan patutnya saya ni tak layak dapat benda ni. Tak layak dapat benda ni, tapi engkau bagi ya Allah. Itu Allah kata, Allah ini Al-Ghani, maha kaya. Tak pernah jadi miskin Allah Ta'ala dengan orang meminta. Kalau ada yang meminta, kemudian Allah itu miskin, tak layak bagi dia jadi Tuhan. InsyaAllah, tabarakallah. Itu dia. Kenapa? Kerana kita tahu sifat bagi Tuhan tu apa? Istighna Allah Ta'ala. Mesti terkaya Tuhan tu tadi dari segala sesuatu, dan iftiqar seluruh daripada apa nama makhluk selain Allah tadi mengharapkan pada Allah Ta'ala, berhajat. Itu kalau kita ngaji tauhid, dua tu, istighna'u wa iftiqaru. Mesti terkaya, tu sifat Tuhan. Kalau Tuhan tu boleh papa kedana, boleh miskin sebab orang yang meminta, tak layak dia jadi Tuhan. Ya, Masya Allah, tabarakallah ta'ala anhu. Minta-minta, oh, tolonglah turunkan hujan. Kata, alamak, rizab air dah habis. Kata dia, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Semua turun kat Perak, Selangor sekat dulu. Kata dia, Masya Allah. Nanti dia turunkan pula dekat Kelantan, lepas tu Perak pula, dia hol pula. Tak ada, itu bukan sifat Tuhan macam tu. Tuhan dia nak bagi birahmat, dengan rahmatnya dia turunkan sekaliannya. Adapun kalau dia sekat ataupun kalau dia tahan, boleh jadi kerana, ini ulama sebut, kerana dosa penduduk setempat tu. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Itu sebab ulama, ada perbahasan ulama mengatakan Allah menahan hujan daripada turun suatu tempat kalau tempat itu zinanya berleluasa. Alhamdulillah, kita berada dalam musim hujan yang sentiasa ini. Mudah-mudahan kita selamatlah daripada perkara-perkara tu. Ini dia. Ni saya nak cerita kisah ni. Ini kisah ni cerita Habib apa nama Allah Najmuddin Al-Khairit, kata-kata masya-Allah bahas. Maka cerita dia katakan, keluarlah ahli neraka ni daripada neraka. Nabi punya seronok ada umat yang keluar daripada neraka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika. Sungguhnya kata dia, maka telah melihatlah aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dhahik. Ad-dhahik ni mana? Ketawa. InsyaAllah. Ad-dhahik mana ketawa. Kalau senyum, fabtisam, at-tisamatun, mana senyuman. Tapi ini kata ad-dhahik, Nabi tu ketawa sehingga apa? Hatta badat nawajizuhu, sehingga nampak gerhamnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana ada orang yang terselamat daripada neraka. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena mencontohi Nabi dengan berharap jangan ada orang masuk neraka. Jangan harap ini kita tu, oh itu ahli neraka, ahli neraka. Mudah nuduh orang ahli neraka. Masya-Allah tabarakallah taala anu. Jadi ini ya Rasulullah SAW ajar, perbanyakkan berharap kepada Allah Taala untuk dikeluarkan daripada neraka, bahkan dijauhkan daripada neraka. Daripada cerita inilah terbit kata syair yang mengatakan, ilahi lastulil fardausi a'la wala akhwa 'ala naril jahim. Insyaallah, wahai Tuhan, aku tak layak masuk syurga-Mu. Kenapa? Kerana kita ni ahli dosa. Kalau nak hitung-hitung, memang tak layak kita masuk syurga Allah Taala. Wala akhwa 'ala naril jahim, tapi badan aku ni tak mampu dicampak dalam neraka Engkau. Tak mampu. Allah punya baik, punya rahmatnya Allah Ta'ala, sebelum dia campak ahli neraka masuk neraka, Allah perbesarkan dulu badan ahli neraka. Badan ahli neraka jadi besar dulu, baru Allah campakkan dia ke dalam neraka. Bukan kuruh keding macam ni, jari masuk cincin besar ni, tak. Hatta ditanya, ya Rasulullah, berapa besar ahli neraka itu? Kata Nabi SAW, giginya ahli neraka itu sebesar Uhud. Gigi dia saja sebesar Uhud. Bahu kanan ke bahu kiri, naiki unta, berjalan 1 bulan perjalanan baru sampai belah sini. Naik unta. Masya-Allah. Maknanya badan yang besar. Kerana apa? Bagi Allah Ta'ala tunjukkan rahmatnya, tahan azab neraka.
Kalau besar ini masuk, jangan kata masuk sampai neraka punya apa nama ni, curang apa nama, mulut neraka tu saja. Apa mulut neraka tadi saja pun lebur dah kita. Tak payah neraka, berdiri dekat atas apa nama gunung berapi tu, tengok insyaallah tabarakallah taala. Anak Krakatau ada lagi nak meletup, insyaallah tabarakallah taala. Boleh try berdiri tepi dia. Jangan tunggu api tu, tengok lahar keluar je dulu, insyaallah tabarakallah. Hancur badan kita, belum sempat dimamah lava tu lagi. Tu sebab ketika nak masuk neraka yang apinya 70 kali ganda lebih dahsyat, Allah perbesarkan badan kita. Hatta nak masuk neraka pun Allah masih tunjuk kasih sayang dekat kita, insya-Allah. Nak masuk neraka pun Allah tunjuk kasih sayang. Bagi badan dia besar sikit, jangan kalau kecil macam ni habis lumat dia, kata Allah Taala. Diperbesarkan badan dia, masuk dalam neraka. Ya Allah, sampai kita buat jahat pun Allah nak balas Allah Taala itu sebab kasih sayang, insya-Allah. Sebab kasih sayang Allah Ta'ala membalas, memasukkan kita dalam neraka bukan kerana apa nama dendam, bukan kerana marah yang bersangatan. Marahnya Allah, kata guru kita, seakan contoh, ni contoh seorang bapa kalau anaknya buat salah besar sekalipun, walau macam mana marah pun, itu tetap anak. Masyaallah tabarakallah. Itu tetap anak. Itu sebab disebut dalam riwayat hadis qudsi bahawa sesungguhnya ada 4 makhluk azam, makhluk yang besar, makhluk yang agung. Siapa dia? Lautan, langit, gunung, satu lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita kena cerita dulu baru dapat nombor 4 ni. Al-bahru, lautan. Setiap hari doa laut, ya Allah izin, setiap hari laut ni minta izin, ya Allah izinkan aku mengombakkan mereka dan menghempap ke atas orang yang engkau berikan nikmat tapi mereka tak bersyukur pada engkau, ya Allah. Dah makan nikmat engkau, dah dapat hasil engkau, tapi dia tak nak syukur, biar aku hempap dia. Kata langit pula, ya Allah, waqala sama', berkata langit, ya Allah izinkan aku meruntuhkan diriku berkeping-keping ke atas manusia yang makan nikmat engkau tapi tak bersyukur kepada engkau, ya Allah. Berkata pula al-jabal, ya Allah izinkan aku gegarkan dan ku hamparkan batu-batuanku kepada orang-orang ini yang mereka makan nikmat engkau tetapi mereka tak syukur pada engkau. Maka berkata daratan, atau dia kata daratan pula. Maka kata daratan, ya Allah izinkan aku yuhsafu, izinkan aku buka akan perutku, ku tenggelamkan mereka dan ku hempapkan dalam perutku. Insyaallah tabarakallah taala anhu. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada mereka, wahai sekalian makhlukku, andai katalah engkau yang menjadikan manusia, nescaya engkau juga takkan bagi buat benda macam tu. Dia kata Allah Taala, aku ni Tuhan mereka, aku tahu bagaimana hal keadaan mereka. Aku Maha Pengampun dan aku sentiasa menunggu taubat hamba-hambaku. Itu sebab dalam kitab Riyadhus Shalihin kata, innallaha yabsutuh yadahu fil lail. Allah Ta'ala menadakan rahmatnya di malam hari, menunggu taubat musiat nahar, menunggu taubat orang buat dosa siang hari. Dia buat dosa siang, malam Allah Ta'ala tunggu. Innallaha yabsutu yadahu fin nahar. Allah tadakan rahmatnya di waktu siang, menunggu taubat orang yang melakukan dosa pada malam hari. Sampai bila Allah nak buat begitu? Hatta tatla'u syamsu ila magharibaha, sampai matahari terbit daripada arah barat. Aku duk tunggu hamba aku merayu pada aku, insya-Allah. Dan cerita ni Nabi nak bagi tahu selamatnya dia keluar daripada neraka Allah Taala dia kerana rayuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Nabi seronok bila ada daripada kalangan umat yang sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibebaskan daripada api neraka. Dari satu hadis lain dalam kitab La Tahqiranna minal Ma'rufi Syai'a, berkata dia, apabila seseorang itu mengatakan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 3 kali, insya-Allah. Atau dia kata Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Dia sebut, ya Allah masukkan aku ke dalam syurga, ya Allah masukkan aku dalam syurga, masukkanlah aku dalam syurga, kata dia. Berkata syurga di sisi Allah Taala, ya Allah masukkanlah dia ke dalamku kerana cintanya kepada aku. InsyaAllah. Apabila dia mengatakan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, berkata neraka pada Allah Taala, ya Allah jauhkanlah dia daripada aku kerana kebenciannya terhadap aku. Mana orang tu tak masuk dalam neraka. InsyaAllah tabarakallah. Kerana kalimat tersebut. Tu sebab kata guru kami, jangan pernah lupa lepas bayang Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Sebab neraka tu 7.
Kalau kita baca 3, kata Tok Guru kita lah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizallahu taala, hak 4 lagi tu duk ngangau nunggu. Masya-Allah. Hantar minta berlindung daripada aku, kata dia, masya-Allah. Hak 3 tu ada lagi, kata dia, masya-Allah. Ya, masya-Allah. Minta lindung 3 je. Yang 4 ni duk tengangau lagi, kata Syekh Fahmi. Baca 7 kali. Tak sampai 30 saat kot. Sampai tak 30 saat? Tak sampailah 30 saat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar je. Itu sebab satu lagi amalan yang nak menyebabkan kita dapat keluar daripada neraka Allah. Kata Nabi SAW, ya, man salla alayya wahidan sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah selawat atas dia 10 kali. Man salla alayya asyarah, siapa yang selawat atasku 10 kali, Allah selawat atas dia mi'ah. Allah selawat atas dia 100 kali. Dan man salla alayya mi'ah sallallahu alaihi alfan. Siapa yang selawat ke atas Allah, ke atas Nabi sebanyak 100 kali, Allah selawat atas dia 1000 kali. Man salla alayya alfan, siapa yang selawat ke atas aku 1000 kali, Allah haramkan tubuh dia masuk dalam api neraka. Ini kata Nabi SAW. Kalau haram tubuh masuk api neraka, mana Allah nak letak dia? Fadkhulil jannah, masuk dia dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita belajar hari ini, kita kena bergembira kalau ada orang minta syurga, dan jangan kita hukum orang masuk dalam neraka. Kenapa? Kerana kita berharap semua orang dapat masuk syurga Allah Ta'ala dengan sebab kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung cerita bagaimana diceritakan oleh Ali bin Rabi'ah tentang ketika Nabi naik kenderaan. Nabi naik keldai, Nabi sedang berjalan, dan ketika itu Nabi SAW ketawa. Bagaimana cara Nabi SAW ketawa di atas kenderaan? Itu kita akan sambung pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam masa yang sama ini saya buat sedikit pengumuman. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Saudara Fahmi kita hari ini ada bekalkan tabung untuk pembinaan dan pembangunan pembinaan asrama baru bagi pondok kami di Kelumpang, Pondok Bustanul Ashrafiyah. Jadi siapa yang mempunyai ada lebihan rezeki dan berniat untuk infak, bolehlah kepada saudara Fahmi yang tabung ada di sisi dia, masukkan sumbangan sedaya yang mungkin, insya-Allah. Sebab kata Nabi SAW, kalau ada orang yang meminta padamu, dalam surah Duha kan, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada anak yatim jangan kamu tidak ambil peduli, dan pada orang yang meminta jangan kamu menolak. Dan Nabi kata, janganlah kamu hina para peminta itu, berikanlah kepada dia walaupun sebesar nilaian kepala lalat, kerana ketika dia meminta itu juga dia telah terasa hina. Kalau tak diberi lagi hina. Sebenarnya kita kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu saja yang ibunda rahmati Allah Taala. Salah silap tutur bicara saya, apalah saya sampai kalau tak bertepatan dengan murad kita, pada Allah Jalla Jalaluhul Azam saya minta ampun pada barisan ayahanda ibunda, para asatiza, a'immah, dan juga orang-orang tua di kalangan kita, para sesepuh. Mohon ditegur diri saya dengan teguran bisawab jika saya melakukan kesilapan. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر الأنثى والذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلبي لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.